Day 3, 12.30 pagi kami dah check out hotel. Bayangkanlah, jam baru 12.30 dah on the way nak mendaki sejuk dingin pagi. Plan hari ni nak ke Bukit Cinta, nak tengok sunrise Bromo. Diorang ni pun sambung tidur dalam jeep. Saya ngantuk tu memang ada, tapi excited tu lagi besar. Oh ya, nak ke sana kena naik jeep tau. Jeep ni tour guide kami dah siap-siap arrange. Sampai je Bukit Cinta, suasana masih gelap, tapi vibe dia lain macam, tenang, sejuk dan semua orang macam tengah tunggu magic moment. Merah. Sampai dah. Oh tu dia. Sekejap. Hello guys, kami dah sampai ke kaki Bromo. So nak tengok sunrise. Sekarang ni jam dalam pukul 4 pagi. Dalam pukul 4.30 kita akan naik untuk tengok sunset. Kawan sejuk dingin sungguh. Orang pun dah tunggu pot masing-masing. Saya pun cari pot, duduk diam-diam sambil tunggu sunrise. Dan bila langit mula cerah, cantik dia memang lain macam lah. Subhanallah. Dari situ, Bromo perlahan-perlahan muncul. Masa tu, rasa excited gila makin naik. Ya Allah, cantik gila macam lukisan depan mata. Weh, subhanallah. Tak sangka sampai kat sini kan. A few moments later. Dah tengok sunrise, next saya pergi ke Gunung Batuk dan Pasir Berbisik. Tempat ni memang wajib kalau datang Bromo. View dia cantik gila. Sampai je situ, teruslah OOTD. Bergambar dengan Gunung Batuk kat belakang, bergambar dengan jeep. Memang semua angle nak ambil sebab semuanya nampak on point. Tapi tengah shot-shot OOTD, tiba-tiba angin pasir muncul dah pula. Satu tiupan datang, terus pasir naik macam kabus weh. Masing-masing macam patung tak gerak. Walaupun berpasir satu badan, momen tu memang kelakar dan paling Bromo vibe. Lepas dah bergambar dekat Pasir Berbisik, saya pun gerak ke kawah Bromo. Dari bawah tangga nampak tinggi, tapi taklah tinggi sangat. Adventure lagi lah dekat kawah Ijen tu. Inilah tangganya yang kami akan naik. Katanya 250 kalau pergi balik dalam 500 anak tangga. So jom kita mendaki.
Bila dah mula naik angin kuat, bau sulfur. Rasa betul-betul macam berada di dunia lain. Bunyi dia suruh menyeramkan kan? Sampai atas, saya terus tengok ke dalam kawah. Asap dia naik perlahan-lahan. Bunyi angin kuat. Walaupun rasa seram, tapi dalam hati memang buat rasa kagum gila dengan ciptaan Allah. Dan saya tak sangka dapat tengok depan mata keadaan gunung berapi itu. Lepas turun dari kawah, kami tak jalan kaki balik tau. Kami naik kuda. Inilah paling chill. Angin sejuk, kuda jalan perlahan dan saya cuma duduk sambil enjoy view keliling. Rasa macam naik kuda dalam movie, tapi versi berdebu sikit. Memang best. Dah habis explore Kawah Bromo dan naik kuda, kami sambung perjalanan ke next destinasi, Tumpak Sewu Waterfall. Perjalanan dia agak jauh, tapi serius, view sepanjang jalan itu memang buat kita tak ngantuk. Kami lalu kawasan Gunung Semeru, gunung yang selalu disebut dalam movie dan cerita hiking. Kebetulan Gunung Semeru tu mengeluarkan letusan api. Subhanallah, semuanya nampak macam lukisan hidup. Real sangat di depan mata. Setiap menit. Setiap menit meletup dia. Ini baru-baru rumahnya. Sana itu kampung dulu. Iya, lahar dan pasir, batu, belahar. Kami lalu perkampungan yang pernah kena letusan gunung berapi. Rumah-rumah yang tinggal rangka, pokok-pokok kering, tanah semua warna kelabu. Suasana dia senyap tapi penuh cerita weh. Terus rasa insaf betapa kuatnya ujian yang pernah penduduk sini lalui. Ya, batu itu sudah bertahun-tahun diambil setiap hari ya. Waktu kejadian itu ini penuh tuh, lihat aja. Truk aja tingginya segitu. A few moments later. Sampai je di Tumpak Sewu, kami terus disambut oleh tour guide. Ada sedikit briefing dari tour guide tentang laluan turun ke air terjun, keselamatan dan spot cantik untuk bergambar. Itu yang paling penting tau. Minggir. Mas. Okey, Pak. 3 hari dapat dia cakap Indonesia. Hello. Tiket. Tiket dah pengecekan ke? Dah Ya. cek kan? Ini yang cek pertama. Nanti yang di bawah ada lagi tu. Oh, ada lagi 2.
Jadi saya bawa Malaysia 20 pack. Tour guide minta ambil gambar dekat viewpoint dulu. Masa ni bunyi air terjun dah boleh dengar dari atas. View dari platform atas pun dah cukup buat saya terdiam sambil berkata, Masya Allah, air terjun dari sekeliling macam tirai gergasi. Hello guys, saya sekarang berada di panorama tempat sewa. Sekejap lagi nak turun. Nak nampak air terjun tu kan. Kita orang nak turun pendakian dulu. Wish me good luck supaya diberi kekuatan kaki untuk turun. Guys. Lepas ambil gambar dari viewpoint, bermulalah mission turun ke bawah. Laluan dia sempit, turun ikut tangga besi, ada yang licin, ada yang curam. Memang kena fokus betul, tapi adventure dia best, rasa macam masuk hutan versi movie. Dah sampai bawah, subhanallah, cantik dia, memang tak boleh digambarkan. Kabut air terjun kena muka, angin lembap, bunyi dia kuat tapi sangat menenangkan. Momen best bila sambil berdiri bawah air terjun. Rasa sangat bersyukur sebab dapat pengalaman macam ni. Setiap sudut memang cantik untuk bergambar, buat video atau cuma duduk dan nikmati alam. Tour guide pun selalu ready bagi tips spot terbaik untuk ambil gambar. Jadi semua orang dapat hasil OOTD dan video yang cun. Satu benda yang saya suka dengan tempat sewa ni, tempat yang boleh buat kita lupa semua benda. Rasa penat, stres, sakit kaki, semua hilang. Dah lupa semua tu. Yang hanya tinggal cuma rasa kagum dan syukur. Syukur dengan kebesaran Allah. Cayuk sikit, sikit. Cayuk Mario. Dikit lagi. Dikit lagi. Baru 250. Ada lagi 700. Tolong, kakiku sakit. Maka berakhirlah percutian saya. Trip ini memang penuh dengan pengalaman beza. Dari bangun tengah malam ke Bukit Cinta, naik jeep di lautan pasir, OOTD dekat pasir berbisik, naik kuda sampai ke Kawah Bromo, lalu kawasan Gunung Semeru dan akhirnya sampai ke kawah air terjun yang magical ni. Yang paling saya tak lupa dekat Kawah Ijen. Pengalaman ni bukan sekadar travel tapi pengalaman hidup, belajar bersyukur, appreciate alam, dapat keluar dari zon selesa. Sambil duduk dan tarik nafas, saya sedar travel ni bukan cuma tentang tempat tapi tentang journey pada setiap momen sepanjang perjalanan. Kalau ada peluang, memang wajib datang sendiri. Percayalah, setiap step dan setiap detik di sini berbaloi dan takkan dilupakan.